Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kes saya berhubung kes satu laporan polis yang saya buat terhadap Datuk Amhari Datuk Amhari dalam kes 1MDB. Beliau telah mengaku di dalam mahkamah bahawa beliau telah menerima suapan berupa gaji bulanan daripada sebuah syarikat swasta. Beliau selaku penjawat awam telah menerima 25,000 sebulan daripada Ops Solution. Beliau juga mengaku telah menerima 200,000 US dollar daripada Lau Tek Jo ataupun Jolo. Beliau telah menerima 3.7 juta daripada dalam sebuah akaun beliau sendiri di BSI Switzerland. Suapan-suapan ini dia mengaku dalam mahkamah ketika perbicaraan kes 1MDB Datuk Seri Najib yang melibatkan Datuk Seri Najib. Dan saya telah membuat laporan polis meminta pihak polis menyiasat salah laku beliau. Tapi malangnya saya telah didakwa di mahkamah mahu dipenjarakan oleh rejim Mahathir di bawah Peguam Negara Tommy Thomas, dan sekarang ini diteruskan oleh Peguam Negara baru iaitu Idrus Harun. Mahkamah hari ini memutuskan bahawa pada 26 hari bulan ini, 26 hari bulan Oktober, kes saya ini akan didengari di Mahkamah Persekutuan November. 26 hari bulan 26 hari bulan Oktober. Kes saya ini akan didengarkan di Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur. Sama ada pihak ketiga iaitu SPRM ada hak untuk mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada diri saya ataupun tidak. Untuk kes pembicaraan contempt of court yang pihak Peguam Negara cuba nak penjarakan saya ini, kes ini akan didengarkan pada 14 hari bulan November. Kes yang 26 ni pukul 9 pagi, 26 hari bulan November pukul 9 pagi. Manakala kes yang 14 hari bulan itu di sebelah petang. Saya nak beritahu bahawa hari ini di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua kes-kes yang dilakukan yang dihidupkan oleh zaman pemerintahan rejim Mahathir di AP dulu masih lagi diteruskan. Sebelum kes saya tadi ialah kes Datuk Seri Zahid Hamidi, masih diteruskan. Kes yang melibatkan Bom Mokhtar hari ini ditunda kerana Bom Mokhtar berada di dalam kawasan yang digazetkan sebagai DKPD. Maknanya dia tidak boleh keluar daripada kawasan. Itulah sebab dia tidak perlu menghadiri pembicaraan. Jadi saya mengharapkan supaya Baginda Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong Tuanku yang akan menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap esok, walaupun kita pun tak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri, tapi kita mengharapkan pada hari esok dan dalam masa terdekat ke bawah Duli Tuanku akan menyegerakan proses untuk mengesahkan bahawa kerajaan Muhyiddin ini telah tumbang. Saya harap agar Tuanku tidaklah mengambil masa terlalu lama untuk mengetahui, maknanya kalau boleh biarlah disegerakan proses untuk mengesahkan bahawa dakwaan Anwar itu betul ataupun tidak, kerana kami rakyat Malaysia khususnya sudah tak tahan lagi dengan penganiayaan demi penganiayaan yang dilakukan oleh rejim Mahathir, yang hari ini boneka dia iaitu Muhyiddin Yassin
menjadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama juga ada beberapa kes hari ini yang jelas telah terbukti. Contohnya baru-baru ni di dalam pilihan raya negeri Sabah, kita lihat bagaimana bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjun. Saya dah sebut banyak kali dah. Antara sebab kita membantah Tan Sri Richard Malanjun ni bukan hanya kerana beliau adalah manusia yang telah menyokong supaya Lina Joy dibenarkan murtad. Bukan hanya beliau adalah manusia yang telah memutuskan supaya 3 orang anak Indira Gandhi dibenarkan untuk selamanya. Tetapi kita yakin bahawa Tan Sri Richard Malanjun mempunyai hubungan rapat dengan Tun Dr. Mahathir, dan apa yang kami cakap dulu telah ternyata jelas terbukti kebenarannya hari ini. Kita lihat apabila kes Datuk Seri Najib didakwa, hakim yang dilantik ketika itu ialah Hakim Sophian. Hakim Sophian telah dilantik, tetapi sebaik saja Tan Sri Richard Malanjun diangkat menjadi Ketua Hakim Negara, Tan Sri Richard Malanjun telah pun menukar hakim kes Datuk Seri Najib. Dia ambil seorang hakim daripada mahkamah komersial, mahkamah komersial yang tidak ada langsung pengalaman dalam aspek jenayah, di mahkamah jenayah, kes jenayah tak ada langsung pengalaman, dan hakim ini mengadili kes yang berprofil tinggi, kes Datuk Seri Najib, yang sepatutnya diberikan kepada hakim senior. Dan hakim ni juga digunakan dalam kes-kes yang melibatkan kepimpinan-kepimpinan UMNO. Dan kita juga tahu bahawa bila nak melepaskan LTTE, hakim ini ditugaskan untuk menjadi hakim kepada kes LTTE. Dan kita tahu bahawa penjenayah ataupun pengganas LTTE telah pun dibebaskan oleh hakim ini. Ini bukan satu benda yang kita anggap sebagai koinsiden. Kita rakyat Malaysia bukan bodoh. Kita boleh menilai bagaimana kes yang melibatkan Datuk Seri Najib yang terang-terang nyata the main culprit, orang yang sepatutnya dipanggil sebagai saksi utama, iaitu Nik Faisal, manusia yang menjadi pemegang amanah kepada akaun Datuk Seri Najib, akaun amanah Datuk Seri Najib. Dia juga merupakan pengurusi ataupun CEO kepada SRC International. Dia yang masukkan duit dalam akaun Datuk Seri Najib, dia yang menjaga akaun tu. Dia langsung tak dipanggil, tak diberikan keterangan. Jolo yang mengarahkan pun tak diberikan, tidak diambil keterangan. Tiba-tiba bagaimana Datuk Seri Najib boleh didakwa? Bukan setakat boleh didakwa, boleh dijatuhkan hukuman sampai 12 tahun penjara dan boleh kena 210 juta denda, tuan-tuan. Jadi kita harap ke bawah doli tuanku, Patik rayulah ke bawah doli tuanku ni, tolonglah, janganlah bagi masa kepada Muhyiddin ni untuk membeli ahli-ahli politik, membeli ahli-ahli parlimen. Kita tahu bahawa sekarang ni Datuk Seri Anwar ni dapat berjumpa dengan tuanku, maka proses parlimen pun makin lambat. Maka apa yang berlaku hari ini, Muhyiddin dapat masa yang cukup untuk membeli ahli-ahli parlimen. Saya ambil contoh yang paling mudah. Datuk Seri Nazri Aziz telah cuba dibeli oleh Muhyiddin Yassin dengan ditawarkan dengan jawatan pengurusi PNB. Cuma nasib baik Datuk Seri Nazri, dia punya pendirian dia teguh. Pendirian dia teguh. Bila mana parti sudah mengambil keputusan tidak lagi menyokong Muhyiddin, mahu menghentikan pembulian, penganiayaan yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, maka dia menolak tawaran yang telah diberikan. Tetapi berapa ramai yang sanggup menolak? Patik harap tuanku dapat mengambil keputusan. Kalau boleh segerakan pengesahan keruntuhan kerajaan Muhyiddin Yassin ni. Tak payah tunggulah pengundian bajet barulah nak membiarkan kerajaan Muhyiddin ni runtuh. Kerana sebelum tempoh tersebut, benda yang boleh dilakukan oleh Muhyiddin
Dia boleh mengugut ahli-ahli parlimen, dia boleh mengugut DAP, dia boleh mengugut amanah, dia boleh mengugut MP PKR, dia boleh mengugut MP. Akhirnya kuasa dan kita akan terus sengsara. Kita mahukan pembubaran parlimen. Tak semestinya kita perlu mengadakan pilihan raya segera. Tuanku boleh melantik siapa saja untuk menjadi Perdana Menteri sementara ataupun interim Prime Minister. Yang penting patut mengharapkan dan rakyat-rakyat mengharapkan tuanku hentikanlah penindasan yang dilakukan